Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat menunaikan ibadah puasa lah kepada umat Islam yang sedang berpuasa, dan kepada semua orang Malaysia, semoga kita dalam keadaan yang baik dan sihat lah. Baru-baru ni kita ada dengar Ketua Polis Negara bagi tahu mencadangkan lah pasal penggunaan kapcai yang berkuasa tinggi yang patut diharamkan. Kita fokuslah dekat kapcai ni kapcai ni Suzuki barulah, saya tak payah sebut nama apa ya, berkuasa 150cc dan kelajuannya sehingga, kalau ikutkan ujian dyno tu, sehingga 177 km per jam. Wah, sangat laju Dan ada juga netizen pun banyak komen kata kalau macam tu kenderaan pun macam kereta pun kena haramkan lah. Ini pendapat saya sajalah. Sebenarnya isu benda ni pernah berlaku dulu. Ada satu motor yang saya rasa pun pernah berlaku di mana RX King. Siapa masih ingat RX King? Dia pernah diharamkan sebab terlalu laju. Sebenarnya kalau kita berfikir dari sudut positif, masuk Ketua Polis Negara tu dengan sisi motor, reka bentuk motor tapi kelajuan 177, saya rasa wajar polis atau wajar Miros pun ambil satu pendekatan lah. Walaupun mungkin isu ni banyak anak-anak muda yang tak setuju, tapi kita kena terima hakikat bahawa statistik kemalangan maut banyak melibatkan motosikal. Sebab apa? Kita kena faham, motosikal ni dua tayar. Jatuh pun cedera, dilanggar pun cedera. Apa lagi bila melibatkan kelajuan yang sangat tinggi. 177 tu satu kelajuan yang tinggi sebenarnya. Sebab saya pun juga penunggang motosikal dan saya pun pernah lalui zaman-zaman muda, zaman-zaman kita suka dengan kelajuan. Kita pernah bawa motor RZ, kita tahu kelajuan dia macam mana. Rasanya wajar lah. Sebab kalau kita tengok motor satu jenama ni, saya tak payah sebut lah kan. Satu jenamanya dengan kuasanya 150cc, tetapi dia punya kelajuan 177 km per jam. Laju tu 177. Tapi adakah kelajuan tu mungkin kalau dari segi condition motor tu kita tak tahu, dari segi dia punya safety, itu mungkin ada pakar-pakar atau orang yang lebih mahir boleh komen lah. Sesuai ke dalam keadaan reka bentuk motor, dari segi aerodinamik, dari segi keselamatan, wajar ke kelajuan seperti itu? Pada saya, ini pendapat peribadi saya lah, tidak wajar. Sebab kelajuan 177 tu terlalu laju kan. 177 untuk motosikal yang berkuasa seperti itu sangat laju. Dan kita kena terima hakikat bahawa kes kematian ni yang melibatkan motosikal ni memang tinggi. Belum lagi kita cerita penunggang-penunggang motosikal yang melulu, penunggang-penunggang motosikal yang berlumba di tengah-tengah jalan. Dan dah tentu kalau kenderaan seperti motosikal seperti ini, dah tentu dia akan menjadi pilihan kepada anak-anak muda kan. Sebab dia kalau beli jenama lain, sisi sama, dia kena ubah suai baru dapat kelajuan yang sama. Tapi yang ini kelajuannya tinggi, dan benda ni akan menyebabkan pengeluar lain pun akan membuat perkara yang sama. Lepas ni akan banyak jenama-jenama motosikal yang lain akan cuba menyaingi
brand ini untuk membuat motosikal mereka laju atau lebih laju. Pada saya tak boleh lah kalau netizen mengecam dari sudut konon-konon, oh kalau macam tu kereta yang laju kena haramkan lah. Kita kena faham kereta macam mana dia punya keselamatan dia. Dia tidak sama dengan motosikal. Lebih-lebih lagi kalau motor Kak Chai ni, saya jamin lah tak akan ada orang yang naik motor Kak Chai ni, jarang-jarang lah. Mungkin ada 5% yang pakai full face, yang pakai safety jacket, yang betul-betul. Jarang, kecuali motor yang berkuasa tinggi, mereka akan pakai safety yang lengkap. Jadi amat tidak wajar lah kalau kita bercakap dari sudut keselamatan, dari sudut isu untuk mengurangkan statistik kemalangan. Saya rasa saya sokong lah apa yang Ketua Polis cadangkan tu. Sebab saya juga adalah pengguna motosikal. Memang saya pun memang ada motor, memang saya ada 2 unit motosikal, dan kita pun tahu, dan kita pun selalu memang akan nampak macam mana anak-anak muda bawa. Dia sebenarnya motosikal ni kita kena faham, dia hanya roda 2. Maksudnya silap sikit jatuh. Sama ada tergesil ke, kita brake mengejut ke, jalan licin, jatuh. Bila jatuh kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin digelis oleh kenderaan daripada belakang. Sebab kita kena faham motosikal ni risikonya sangat besar. Kan? Motosikal ni tak sama macam kita bawa kereta. Kalau kita bawa kereta, kita ada sudut pandang yang lebih luas. Dan bila kita bawa kereta, kita lebih selamat dekat dalam kereta, kita faham dengan sistem sekarang. Tapi berbeza dengan motosikal. Silap sikit dia, jadi tidak bolehlah kita penilaian kita tu sebegitu. Sepatutnya bila polis cadangkan, kita kena faham apa kebaikan daripada saranan polis tu. Sebab kita faham memang statistik berkaitan kematian yang melibatkan kemalangan motosikal ni terlalu tinggi. Jadi isu pengharaman, mungkin kalau betul pun pengeluar, ialah kita faham mungkin pengeluar pun itu strategi mereka, tapi pengeluar pun harus bertanggungjawab. Kalau motor yang 100 berkuasa sebegitu, boleh capai kelajuan sebegitu, saya rasa lepas ni pengeluar-pengeluar lain akan bersaing. Lepas ni mungkin ada pula 180 km sejam. Bayangkan dalam kelajuan yang seperti itu, kan, kita tak tahu bila berlaku kemalangan, kecederaannya mesti lebih teruk. Itu belum kita pula cerita kalau motosikal itu digunakan oleh budak-budak yang bekerja, bawa Grab, bawa Foodpanda. Bayangkan mereka gunakan kelajuan tu, mungkin tujuannya untuk cepat. Tapi kita kena ingat, kelajuan di Malaysia pun kelajuan maksimumnya 100, yang dia telah ditetapkan 110. Dan ada macam jalan persekutuan, jalan kampung, ada. Itu semua kerajaan tetapkan untuk keselamatan kita. Sebab kita faham dalam keadaan kelajuan motor, bila aksiden, memang impak kecederaan tu memang agak tinggi. Sebab macam saya cakap tadi, kalau motor Kap Chai ni tak jarang lah orang yang pakai full safety kan. Pakai helmet full face, pakai safety jacket, pakai glove, pakai boot. Saya rasa jarang ada, tapi boleh saya katakan 5 ke 10%. Yang lain pakai helmet biasa, pakai baju biasa, malah ada pakai selipar. Tapi bayangkan motor tu dia punya kelajuan 170. Bayangkan laju ke tak laju. Cuma kalau boleh saya cadangkan lah, suka saya cadangkan isu berkenaan pengharaman ni, dan ini dikeluarkan daripada orang yang berautoriti. Mereka ada pandangan mereka berdasarkan statistik, berdasarkan kajian mereka.
berdasarkan siasatan mereka berapa banyak. Mereka tahu statistik. Sebab itu dia bertanggungjawab, ketua polis bertanggungjawab menegur, dan pihak-pihak yang berkaitan kenalah buat sesuatu, buat kajian. Keduanya, pengeluar pun kena bertanggungjawab. Adakah mereka mengeluarkan sebuah motosikal hanya untuk menjual, mendapat keuntungan? Sepatutnya mereka memikirkan. Memang sesebuah motosikal ni memang tak dinafikan dari segi keselamatan, dari segi harga, dari segi kelajuan. Itulah yang antara aspek yang pengguna akan beli, kan? Sebut kalau motor berkuasa macam ni, boleh laju macam ni, dah tentu ya menarik anak muda untuk beli. Tapi pengeluar kena bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab tu pada saya, mereka perlu, dengan kelajuan seperti itu, mereka perlu ada tetapkan standard dari segi keselamatan, dari segi sistem brake, dari segi tayar. Kalau kita tengok sekali pandang pun, mungkin betulkan saya lah kalau salah, tayarnya pun bukanlah tayar yang lebar. Sistem keselamatannya pun mungkin safety belum ada benda yang berlaku lah. Maksudnya berlaku kalau motor ni dah banyak di atas jalan, mungkin bila banyak berlaku kemalangan, mungkin baru kerajaan nak haramkan. Pada saya tak guna juga kan. Lebih baik daripada awal kita cegah. Berkaitan dengan netizen yang hanya mengecam, hanya membandingkan, pada saya mereka fahamlah tujuan pihak polis pun cadangan kan untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan masyarakat, untuk keselamatan kita. Kalau benda tu lebih bagus, tak salah kita ambil, bukanlah kita menghentam, kan? Apapun, harap kerajaan ambil tanggungjawab lah apa yang telah dicadangkan ni. Semuanya untuk kebaikan. Kalau untuk pengeluar pun, kalau kita lah tak nak lah mereka dah keluarkan, dah produk ni dah dikeluarkan, mungkin tapi mereka berhak menarik balik ke, untuk cut dia punya kelajuan untuk kebaikan. Pada saya tak salah. Okey, cukup setakat inilah. Nanti terlalu banyak pula, panjang lebar kan, nanti netizen kecam kita pula. Lebih-lebih lagi kita sokong kan. Bila kita sokong ni benda yang popular macam ni, yang banyak orang tak sokong, nanti orang akan ban kita kan, orang akan kecam kita. Tapi apapun, niat kita baik untuk kebaikan. Okey, Assalamualaikum. Mungkin selepas ni Teropong Kehidupan akan boleh share benda-benda lain pula lah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, Assalamualaikum.